Ya. Okey ya, kita mulakan hari ini berkaitan masih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang bukan hadis, muka surat 133. Ya, muka surat 133 atas sekali. Baik, kita teruskan. Boleh baca? Dibolehkan. Okay. Dibolehkan pengususan sumpah dengan niat. Itu disunahkan berkumpul bersama pemimpin dan pembesar untuk membahas hal-hal penting baik berupa penyampaian berita gembira maupun memberikan peringatan atau untuk bermesyuarah. Boleh melakukan hutang piutang tanpa bunga pinjaman. Dibolehkan menuntut harta benda orang-orang kafir dari golongan mereka yang boleh diperangi atau kafir harbi. Tidak mengapa berperang pada bulan haram. Apabila seorang pemimpin menyuruh untuk berperang, maka semua pasukan harus berangkat. Adapun bagi yang tidak mentaatinya, dia berhak mendapatkan celaan dan cacian. Peringatan akan bahaya kemaksiatan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim darinya, subhanallah, ketika orang itu tidak pernah memakan harta yang haram, tidak juga pernah menumpahkan darah secara tidak benar, serta tidak pernah membuat kerosakan di muka bumi. Mereka tertimpa musibah seperti yang kalian ketahui, sampai-sampai bumi yang begitu luas terasa sempit bagi mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang gemar berbuat keji dan dosa besar? Dibolehkan tidak menggauli isteri jika hal itu merupakan hukuman dari imam, pemimpin kaum muslimin. Baiat adalah akad yang disyariatkan untuk membela Islam, dan baiat menjadi wajib terhadap imam atau pemimpin yang mengimplementasikan hukum Islam. Kekuatan ucapan dan kepandaian berbicara serta keindahan kata-kata tidak menjadi bukti yang menunjukkan kejujuran penyampainya. Disunahkan duduk setelah solat untuk berzikir dan bertasbih. Diperbolehkan bertanya dengan menyebut nama Allah. Wajib mengembalikan kebaikan dan keutamaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara semata kerana dialah pemilik semua itu, dan sungguh seluruh kebaikan akan kembali kepadanya. Yang demikian tampak secara lahiriah dalam pertanyaan yang diajukan Ka'ab bin Malik kepada Rasulullah SAW. Apakah penerimaan taubat ini berasal dari engkau, wahai Rasulullah, ataukah dari sisi Allah? Beliau menjawab, bukan dariku tetapi dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey ya, semak dulu. Okey. Jadi ya, dalam sumpah ini dia ada pengkhususan dengan niat. Jadi seorang bersumpah ni dia bergantung kepada nawaitu ataupun niat. Macam yang baru ni viral, seorang suami dia bersumpah kalau PMX jadi PM selama atau melebihi 8 bulan, aku akan ceraikan isteriku 3 talak. Aduh, Mak. Itu dah. Tengok-tengok tepat malam tadi. Malam tadi dah habis dah. PM masih jadi PM juga.
Aha. kan. Aha. Jatuh Jatuh talak. juga? Jatuh. Sebab dia dikatakan talak bersyarat. Oh. Talak bersyarat. Dia boleh disyaratkan disumpah, dan sumpah tadi dengan melafazkan talak sekali. Kalau seandainya PMX tu melebihi daripada 8 bulan, dia boleh bertahan sampai 8 bulan. Aku ceraikan isteriku dengan talak 3. Mana dia cabarlah kiranya. Tapi tengok lebih daripada 8 bulan. Betul-betul malam tadi. Dia punya last sekali. Sekali malam tadi. Maka jatuh talak dia. Itu masalah, jangan main-main hal macam tu. Apalagi hal berkaitan talak. Sebab talak ni ada banyak jenis. Jenis yang macam tu namanya jenis talak bersyarat. Talak bersyarat. Macam contohnya seorang suami dia kata syarat begini. Kalau engkau keluar daripada pintu ni, kata dia, akan jatuh talak 1. Mana dia larang isteri dia keluar daripada rumah tu, jadi kalau keluar je daripada pintu ni, akan talak 1. Lalu isterinya keluar, tapi dia boleh tingkap. Maka syarat tu tak jalan dah. Sebab dia kata pintu bukan tingkap. Kalau dia kata pada rumah, bolehlah. Rumah lagi umum. Kalau saya kata syaratnya kau keluar je daripada rumah ni, maknanya jatuh talak. Itu nama bersyarat. Bersyarat macam tu, kalau dia keluar, jatuh lah. Macam tu. Ini syarat yang dikatakan ada niat dia. Dia berniat. Kadang sumpah ada yang tak ada niat. Macam contoh orang Arab, kalau dalam filem-filem kita tengok dia punya cakap tu, wallahi macam ni, wallah macam tu kan. Itu bukan berniat. Memang dia punya cakap tu satu penekanan, macam kita sungguh-sungguh. Bahasa kita sungguh-sungguh, tapi dia tak sebut sungguh, dia sebut wallah macam tu. Yang betul sumpah tu yang terbit daripada hati. Contohnya misal kata ditekan ke dia, betul ke kau tak mencuri? Contohnya, wallahi aku tak mencuri. Itu mana lapas yang dari hati. Kalau cakap-cakap biasa disebut wallah, itu bukan sumpah. Itu dalam Quran diterangkan, dikatakan sumpah sia-sia namanya. Dalam Quran surah Baqarah terangkan sumpah billawi dengan sia-sia. Itu tak dikira. Jadi artinya berkumpul bersama pemimpin semua boleh, demi untuk kepentingan atau untuk bermesyuarat. Macam contoh pemimpin datang kepada rakyat, membincangkan hal contoh wakil rakyat. Ustaz sekejap. Tak apa. Apa ni? Ni cek Apa? Vacuum ni nak cek nak sebab you nak vacuum? tak nak cek Cek nak ke tak macam tu. Nak vacuum tak? Nak first nak cek nak cucikan ni pipe. Lepas tu awak nak vacuum? Lepas tu ni bukan vacuum, nak cek lah kalau longgar kita akan sama dia. So sini depan jauh atas kan, atas ada ni. Sorry. Sorry Ustaz. Okay. Cek vacuum. Boleh dengar tak? Boleh. Okay. Jadi macam wakil rakyat kepada penduduk, bermesyuarat, membincangkan apa masalah-masalah, itu adalah kebaikan, memang dituntut yang demikian. Begitu juga dengan hal-hal berkaitan dengan hutang piutang. Boleh hutang piutang kalau tidak ada riba. Itu yang dikendaki dalam Islam. Mana tanpa bunga. Pinjam 50, bayar 50. Sebab
Ya, kalau bayar 50, pinjam 50, bayar mesti 100. Ya, atau disyaratkan lebih seminggu ni bayar 100. Jadi macam itu dikatakan tidak boleh. Begitu juga ya, dalam peperangan memerangi kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang menentang Islam, yang mana diperbolehkan ya mengambil harta rampasan perang. Kemudian tidak ya mengapa perang pada bulan haram. Ya, kenapa? Ya, ini kena faham juga. Kalau diperangi pada bulan haram itu, ya kita wajib perangi. Tapi kalau seandainya kita mulakan salah, kita tak boleh mulakan. Jadi kalau seandainya dia mulakan perang, ya, maka kita pun kena mulakan. Bulan haram tu ya, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Kan ada 4 bulan tu yang dikatakan haram. Ya. Kemudian ya dikatakan lagi bahawa ya, pemimpin kalau menyuruh berperang, maka wajib berperang. Kalau dulu dia tidak ada askar, dia daftar. Bila pemimpin mewajibkan berperang, masing-masing daftar diri. Daftar diri. Kalau sekarang ni askar tu adalah orang kerahan yang mesti, tak boleh tidak. Bila pemimpinnya suruh mempertahankan negara untuk berperang, dia wajib pergi. Kalau rakyat biasa, itu sukarelawan. Itu lain. Sukarelawan dia kena daftar lah. Ya. Dia tidak termasuk askar yang telah tetap. Mesti patuh. Kalau kita tengok ya, cerita ya, tentang mereka yang tidak melakukan buat jahat pun dapat ujian. Ya, apalagi kalau orang itu buat jahat, ya, buat maksiat, ya, sudah tentulah ya ujiannya lebih teruk kadang. Ya. Orang yang tidak buat jahat pun kadang teruji. Contohnya macam ya, Sofyan dengan Aisyah dituduh ya, sampai Madinah bergegar dengan dengan tomahan terhadap siapa? Sofyan dan Aisyah. Jadi ya, itu walaupun mereka tidak buat jahat, ya, tapi itu dikatakan ujian. Sama dengan Ka'ab. Ka'ab mana ada buat jahat, ya? Tak pernah membunuh orang dengan tanpa hak. Tapi tengok, ya, Allah uji. Jadi kita fikirlah, kalau kita buat keji, ya, atau buat jahat, tentulah ujiannya lebih menyakitkan buat diri kita. Ya. Begitu juga ada dalam hadis yang kita baca mengenai ya, cerita Malik ni, ya, iaitu sampai ya, Ka'ab bin Malik ni, cerita Ka'ab bin Malik sampai ya, Nabi melarang mereka menggauli isteri mereka. Ya, itu maknanya pemimpin dia boleh, ya, boleh melarang, ya, maknanya orang-orangnya untuk tidak menggauli isteri mereka dalam hal hukuman, ya, dalam hal hukuman boleh, ya. Bukan cerai, ya. Tapi tidak boleh menggauli itu sebagai satu hukuman. Itu mana boleh. Sebab zaman Nabi dulu pernah dilakukan macam itu. Contohnya macam Ka'ab bin Malik ni. Ini cerita Ka'ab bin Malik ni. Dan begitu juga dikatakan bahawa perkataan bai'at. Bai'at ni adalah janji setia, yang mana janji setia itu
kena ingat bayat ni janji setia yang dimulakan dengan qasam ataupun bahasa sumpah. Ya, disebut dengan wallahi tallahi wa billahi, ya. Itu ya, kemudian diikuti dengan arahan-arahan depannya, ya. Wallahi tallahi ya, wallahi tallahi wa billahi, ya, saya akan mengikuti ya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, contohnya ya, macam tu. Dan aku akan meninggalkan yang haram dan aku akan melakukan yang disuruh. Macam tu, itu dikatakan sebagai bayat, janji setia. Ya, bayat mana dalam bahasa kita janji setia. Ya. Itu diperbolehkan. Dan begitu juga kita kena ingat, kadang orang pandai berbicara, tapi dia semua bohong. Cakap bukan yang pandai. Ya. Terutama kadang orang-orang politik. Orang kalau tempat kita ni orang politik. Cakap bukan yang pandai. Ya, tapi pembohong. Dan sanggup juga sampai kena saman-saman di mahkamah. Bohong, membohongi rakyat, ya, yang akhirnya dia pun kena saman, sanggup dibayar saman, ya, dengan membohongi rakyat demi kepentingan diri. Kita pun kena faham yang hal ini. Sebab apa? Ya, zaman Nabi dulu, orang-orang munafik ni pandai berkata-kata, buat alasan, tapi sebenarnya bohong. Sedangkan Ka'ab dan kawan-kawannya, dia tidak bohong, cakap terus terang pun dapat hukuman. Ya. Itu kadang kita kena berhati-hati dengan orang yang pandai cakap, ya. Tapi hakikatnya menipu, ya, membohong. Ya. Lagi diterangkan juga, ya, boleh solat, mana kita solat dan kita duduk sekejap membaca zikir, ya. Membaca zikir mana kan dengan keadaan yang bukan terkejar-kejar. Biasa kalau musafir terkejar-kejar tak sempat lah kita nak berzikir. Kita dapat solat jamak qasar tu pun dah cukup dah. Tapi kalau hari-hari biasa yang kita rasa lapang, tenang, apa salahnya kita duduk, ya. Kita baca yang diajar oleh Rasul, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Kemudian dicukupkan dengan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, apa salahnya? Ya. Taklah salam caw, ya. Salam caw ni boleh, tapi bila kita musafir, ya, sebab dia terkejar-kejar, ya. Dan juga kita boleh bertanya dengan menyebut nama Allah. Contohnya sesuatu yang benar, yang hak, yang nak ditanyakan. Baik, ya, macam ya, kita nak bertanya, kita menyebut nama Allah. Boleh, ya, contohnya sesuatu yang betul, ya, kita nak penting sangat, ya, kita kata, ya, dengan nama Allah aku nak tanya ni, betul ke? Macam tu, kita nak minta penjelasan. Boleh kita menyebut, saya nak tanya ni, dengan nama Allah ni, betul ke? Orang cerita macam ni, ya, tentang awak ni. Jadi
kita nak penjelasan betul daripada orang tu, boleh. Kita katakan wallahi contohnya, tak ada salah. Ya. Begitu juga ya, dalam begitu cerita ini, bahawa Ka'ab bin Malik ni setelah dapat berita gembira yang dia dapat pengampunan, tapi tak jelas, hanya orang sampaikan, wahai Ka'ab, ya Allah telah mengampunimu. Orang sampaikan kepada dia, tapi dia tak puas hati. Dia pergi jumpa Rasulullah. Ya, betul atau tidak, wahai Rasulullah, ya, betul ke ya, ataupun ya, penerimaan taubat ni berasal daripada engkau ataupun daripada Allah. Jadi dia nak kepastian, daripada Rasul atau daripada Allah. Ya. Lalu Rasul jawab, katanya dari Allah. Bila dari Allah, artinya turun firman itu benar-benar ya, menjelaskan tentang keampunan Ka'ab bin Ashraf dan sahabat-sahabat. Disitulah baru jelas, ya, benar-benar bukan daripada Rasul, tapi daripada Allah sendiri telah memberi keampunan, dan Rasul juga telah memberikan keampunan yang sama. Jadi seronoklah Ka'ab dan sahabat-sahabatnya sampai dia menangis. Kerana apa? Sukanya. Ya. Kadang kena ingat, kadang orang ni terlampau suka, kadang menangis. Bukan menangis tanda sedih, tak ada. Terlampau gembira sampai dia menangis. Pun ada. Itu bukan artinya kalau kita terjemahkan menangis tu ya dengan bentuk sedih saja, tak ada. Kadang menangis kerana terlampau gembira. Ya. Baik, sambung lagi, melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan pada hari Khamis merupakan sunnah. Disunahkan datang dari perjalanan pada siang hari dan tidak mengetuk pintu rumah pada malam hari. Boleh tidak mengajak berbicara seseorang kerana masalah agama lebih dari 3 hari. Nabi SAW sendiri menyuruh para sahabat mendiamkan ketiganya, Ka'ab, Murarah dan Hilal lebih dari 3 malam sebab beliau khawatir terhadap kemunafikan dalam diri mereka. Ya. Jadi dalam cerita ini kita hadis yang panjang yang berkaitan dengan ya sebaiknya perjalanan ya hari Khamis. Kenapa hari Khamis tak hari Selasa, hari Rabu? Sebenarnya bukan itu. Mana boleh Isnin, Selasa, Rabu, Khamis? Boleh. Ya, kenapa tak? Kenapa hari Jumaat? Hari Jumaat ini ya ada solat Jumaat. Ya, masalahnya. Ya, jadi kalau ya perjalanan pada hari Jumaat, apalagi ya orang yang bertugas ya di masjid tu pun pergi, tak ada Jumaat nanti. Ya. Sebab itu ya elakkan hari Jumaat tu supaya orang-orang yang bertugas di masjid tu dapat serta berjalan sama. Kalau hari Jumaat nanti yang bertugas pun pergi, habislah. Ya. Bukan maknanya hari Khamis itu jadi satu sunnah mesti hari Khamis elok. Tak, sebenarnya hari Khamis nak mengelakkan hari Jumaat tu. Supaya hari Jumaat tu tidak tertinggal. Macam tu. Ya. Tapi seandainya jadual itu dah hari Jumaat, ya kita pergi pagi. Ya, kita dah tetap musafir. Bila musafir tu mana kita tidak wajib ya Jumaat itu kepada kita sebab kita musafir. Ya. Jadi yang wajib buat kita ialah zuhur. Zuhur buat kita sebab Jumaat ni syarat dia mesti ada khutbah. Tak ada khutbah solat Jumaat dalam seorang, mana sah? Sebab khutbah tu syarat sahnya Jumaat. Tu, ya. Dan satu perkara lagi adalah adab yang baik. Ya, kalau perjalanan siang hari balik ya pada malam hari, jangan malam hari itu terus balik rumah, ketuk rumah. Ya. Itu
ia petanda tidak baik. Petanda tidak baik bukan apa? Ya, orang rumah ia akan terperanjat. Ya, bila malam-malam diketuk rumahnya. Ya, ingat pencuri ke apa ke, ya dah jadi ketakutan orang rumah. Jadi hal ini kita kena tafsirkan, mengikut zaman. Jangan ikut terus lurus tentang hadis ni. Jadi sekarang ni adanya telefon. Maknanya kalau nak balik, malam ni ya abang balik lebih kurang dalam pukul 10 sampailah ataupun pukul 2 pagi ya sampai. Ya, kita bagi tahu. Jadi ya orang rumah tu taklah terperanjat. Dia ditunggu. Ya, dalam 2 pagi dah dia pun sampai contohnya. Jadi hal ini kita kena tafsirkan dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang ada telefon, dapat dibagi tahu lebih awal. Tak ada salah. Jangan pula, tak boleh. Tidur masjid dulu. Jangan terbalik. Ya? Nabi tak kasih. Kita punya tafsir macam ni. Sempit sangat. Ya? Sempit sangat sebab zaman Nabi tak ada apa nak dibagi tahu kepada isteri yang kita balik malam contohnya. Tiba-tiba ketuk pintu. Terperanjatlah isteri tu. Ya? Tengok pakai bedak apa pula. Bedak sejuk pula. Compang-camping muka kan. Lagilah suami terperanjat. Ya? Jadi tak bersedia macam tu. Ya? Sebab itu kita kena kadang hadis-hadis ni kita kena tafsirkan mengikut zaman dia. Kesesuaian dia. Macam sekarang dah balik pukul 2, 3 sebagainya pun tak kisah. Asal maklum. Sekarang ada telefon maklum. Ya? Contohnya telefon mak tak dapat-dapat. Contohlah macam telefon anaknya pula. Ya? Mak pergi mana ni tak disambut-sambut ni. Jadi ya boleh ada hubungan-hubungan macam tu yang memberitahukan yang ayah nak balik contohnya. Itu penting ya. Itu boleh diikut sunnah dia. Kalau terus meluru terus ke rumah tanpa ada pemberitahuan, itu ya kurang baik. Bukan salah rumah sendiri. Tak ada salah tapi kuranglah baik. Tapi kalau sekiranya ada kunci sendiri, kunci rumah sendiri. Sama juga. Ya. Nanti orang rumah ni terperanjat pula. Terperanjat. Ingatkan siapa tadi. Terperanjat kan. Jadi benda macam tu yang dikatakan kurang baik. Macam tu. Ya. Walau macam mana pun, ya, kalau malam lah, siang tak ada tak apa. Ya, kalau malam ataupun berlarut malam, ya orang dah tidur, tu. Kalau dah berlarut malam, ya orang dah tidur, eloklah dimaklumkan awal. Ya. Itu semua adalah adab yang baik yang ditunjukkan oleh Nabi. Tapi kalau orang berpegang lurus macam saya kata tadi, tak boleh balik terus. Dia tidur masjid dulu. Itu salah tu. Tidur surau dulu kata dia. Ya. Nak tidur surau seorang-seorang, nak kena angkat dijin. Kalau tak ada orang tidur kat surau, kita seorang-seorang tidur kat surau. Ya. Lagilah hirup-pirup nanti. Ya. Baik, kemudian diterangkan lagi. Ya. Kadang kita kata berbicara tak lebih 3 hari. Tak boleh berbicara lebih 3 hari. Tapi kalau ia sebagai satu hukuman, ya boleh. Ya, kita tak bercakap lebih 3 hari. Sebagai satu hukuman yang kita tak senang dengan tindakan dia. Macam tu. Tu boleh. Ya, tapi kalau saja-saja, ya kita tak nak cakap dia sampai 3 hari, itu salah. Ya, tapi kalau ia sebagai satu hukuman supaya dia boleh ya berfikir, itu tak apa. Ya, sebab Nabi pun ya sahabat-sahabatnya pun ikut tak bercakap ya sampai 60 hari. Bayangkan ya tak nak cakap. Sampai dunia dah dekat si Ka'ab ni
rasa macam nak cabut lari dah, tak nak duduk kat dunia ni lagi. Dah sempit dunia, orang semua tak nak cakap dengan dia. Macam tu lah. Ya. Rasa dah tak nak duduk situ lagi dah. Ibaratnya. Hmm. Jadi itu hanya sebagai satu hukuman, tapi bukan berterusan. Ya. Contohnya orang tu, ya, dia sudah elok, ya, dia jumpa kita sekali dalam 3-4 bulan ke jumpa kita, ya, kita dah lama tak telefon dia, dia telefon kita tak jawab, ya, kita jumpa, maka kita tetaplah sambut dengan mesra. Jangan kita teruskan macam tu. Baik, sambung. Adapun hukum-hukum syariat. Adapun hukum-hukum syariat yang terkait masalah taubat dan masalah-masalah lain dalam hadis tentang 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ini, penjelasannya adalah sebagai berikut. Ketulusan diperlukan dalam bertaubat, mengakui dosa-dosa yang pernah dilakukan serta memohon ampunan kepada Allah merupakan faktor diterimanya taubat seseorang. Wajib menyesali kesalahan serta tindakan yang menyalahi perintah dan larangan Allah SWT. Dianjurkan bersedekah ketika bertaubat sesuai dengan kemampuan. Taubat dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Siapa saja yang bertaubat dengan perantara suatu kebaikan, maka seyogianya dia memelihara kebaikan itu. Sebab itu merupakan jalan yang tepat untuk mengagungkan hal-hal terhormat di sisi Allah. Demikianlah sebagaimana tikad Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam berbuat jujur kepada Nabi SAW. Dia kalau seorang, kita kalau kita tengok dia punya ramai 2-3 orang, radhiyallahu anhum. Disunahkan mencari tempat yang penuh rahmat, meminta dianugerahi maghfirah, ampunan dan memohon diterimanya taubat. Berkelanjutan atau istiqamah dalam bertaubat merupakan syarat kesempurnaannya, bukan termasuk syarat sahnya. Sebab ismah perlindungan dari perbuatan dosa sampai seseorang meninggal dunia adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia. Ya, baik. Ini berkaitan dengan hukum-hukum syariat, ya. Apalagi yang berkaitan dengan masalah taubat. Jadi, ya, kalimah-kalimah taubat, ya, banyak bentuknya. Ada bentuk yang ringan seperti astagfirullah. Astagfirullah itu adalah kalimah taubat, ya. Nabi lepas solat dia kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya. Dan kalimah taubat juga berbunyi panjang seperti Nabi Adam menyebut, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, taubat Nabi Adam. Itu pun, ya, kalimah yang begitu baik. Ya, sebabnya terakam dalam Quran dan juga, ya, taubat itu, kalimah mustajab yang mana Allah perkenankan doa taubat Nabi Adam. Ya. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak kasihani kami dan rahmati kami, nescaya kami tergolong orang-orang yang rugi. Jadi, ya, itu taubat yang baik. Ya. Dan Nabi Yunus mengatakan kalimat taubat juga dengan kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Kalau kita baiknya, ya, kalimat taubat yang Nabi Yunus baca ni,
kalau kita sakit, kalau kita sakit elok taubat, kita baca taubat ni. Kalau dalam keadaan sakit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadikan zikir. Ya. Kemudian kalau kita dah sehat nanti, itu tanda salah satu taubat kita diterima oleh Allah Taala, sehat kita. Maka kita bersyukur dengan sehatnya tadi, kita bersedekah. Bersedekah tu tak payah kita kata ini saya sedekah sebab saya lepas sakit. Jangan cakap macam tu. Oh, kalau tak sakit tak nak bersedekah tunggu sakit dulu baru bersedekah. Jangan cakap macam tu. Ini kita cara cakap tu. Mana kita sedekah, yang kita kata yang kita sakit ke apa, kita niat untuk bersedekah. Itu tanda salah satu contoh-contoh lah yang terdapat dalam hadis ini menjadi tauladan buat kita. Jadi dalam kalimah-kalimah taubat selain daripada itu, maknanya kita memikirkan kesalahan-kesalahan diri kita. Mengakui kesalahan-kesalahan diri kita. Sebab itu kalau kita baca kalimat taubat siapa ni? Nabi Yunus, dia kata subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kan ujungnya. Maha sucilah engkau, sungguh aku tergolong orang-orang yang zalim. Zalim ni mana kita menganiaya diri kita sendiri. Jadi kita mengakui kita ni menganiaya diri kita sendiri. Jadi itu adalah kalimah yang baik. Maknanya Nabi Yunus kan termasuk ditelan oleh ikan. Jadi dalam keadaan yang begitu sengsara, dia berzikir tu saja sampai dia lah tak ingat. Dia berzikir tu. Jadi kita bayangkan dalam sakit kita sengsara. Jadi dalam sengsara ini kita banyakkan zikir Nabi. Nabi siapa tadi? Yunus. Itu sebaiknya. Jadi dalam hal antara kita tengok faktor di sini, iaitu antara taubat dan sedekah. Taubat itu hanya satu kalimah. Mana kalimah yang kita menginsafi diri kita. Itu kalimah yang kita perlu sebutkan. Yang kedua, kita kena tengok hal sedekah. Hal sedekah ini selain daripada menghapuskan dosa, menggugurkan dosa, dia juga dapat melepaskan kita daripada musibah-musibah. Jadi artinya dalam kita, kalau kita sakit berpanjangan, baiknya kita niat untuk memberikan sedekah. Dalam sakit tadi kita niat untuk memberikan sedekah. Contoh, ada seorang itu sakit. Mungkin saya dah cerita lah. Dia sakit gatal satu badan. Jadi cerita ni dia sudah berlarutan, bertahun-tahun. Dia menanggung. Dia kalau pakai baju, pakai baju ni memang miang sangat lah. Badan gatal-gatal. Jadi suatu hari dia makan kenduri kahwin, di tempat kenduri kahwin. Jadi dia tak, orang makan itu ini, lauk itu ini, dia makan nasi kosong. Kan? Jadi terperanjatlah orang. Makan nasi kosong. Dia kata apa? Saya tak boleh makan ini tak boleh, ini tak boleh. Kalau saya makan nanti saya kena buka baju ni, kata dia. Hampir badan gatal-gatal, kata dia. Dah bertahun-tahun saya tak menanggung. Kemudian dah habis makan, sembang-sembang, orang tu ni kata balik, diulang balik lah cerita dia. Jang, kata dia, kau ni apa masalahnya? Kata dia, kau ada bunuh orang?
Dia kata, kau ada bunuh orang ke? Tak. Adakah engkau aniaya anak yatim ke? Tak tadi. Habis tu, engkau buat jahat dengan orang? Tak ada. Jadi, engkau ada masalah macam ni sampai makan pun tak boleh. Susah ni kata dia. Kata orang tua ni lah yang berpengalaman. Cuba kau ingatkan apa yang kau rasa-rasa masih teringat-ingat lagi kat fikiran kau. Kata orang ni, macam ni saya dulu pernah saya marah dengan jiran. Jiran tu dia tak jaga lembu dia. Habislah tanam-tanaman kat kebun saya ni. Tanam habis. Dia tak jaga lembu tu. Dia biarkan dia. Malah lah nak bergaduh-gaduh ni dengan jiran kata dia. Lala saya buat tindakan sendiri. Saya gali lubang dalam-dalam. Masukkan lembu kat dalam tu hidup-hidup. Ditanam. Ditanam hidup-hidup lembu tu. Yang itu lah yang saya ingat. Yang saya buat aniaya. Tapi tak ada bunuh orang, tak ada lah. Tapi itulah kata dia yang saya buat. Itu kesalahan kau ni bukan kesalahan dengan manusia. Tapi kesalahan kau dengan Allah Ta'ala. Kau aniaya binatang tu. Memanglah orang tu salah. Kan? Tapi kau dah aniaya binatang tu. Binatang. Jadi macam ni. Saya syorkan lah. Kata dia, saya syorkan. Engkau bersedekah tiap-tiap Jumaat. Jumaat ni ramai orang. Senang. Orang musafir pun ramai. Jadi engkau bawa pisang ke masjid. Engkau niatkan, ya Allah, jadikanlah sedekahku ini sebagai kifarah diriku. Ya Allah, ataupun kita kata, ya Allah, jadikanlah ini sebagai kifarah diriku. Kifarah ni kan penghapus dosa ya. Kifarah, macam tu. Orang tua tu dia kata engkau buatlah selama 44 hari. 44 hari tu apa? Jumaat. 44 hari buat Jumaat, tetap Jumaat. Dia pun buatlah. Dia buat tetap Jumaat, dia bawa pisang. Memang betul, pisang ni kalau bawa ke masjid memang laku. Kan? Orang ambil cekak kejap habis. Pasal dia tak payah tak tercekik orang makan. Dia makan tak tercekik. Ini pisang. Kadang orang-orang ni memanglah dah musafir datang lapar kan. Dapat biji makan tu buat alas perut. Sebelum makan nasi nanti kan. Kadang orang pejabat singgah. Dia tak ada lagi. Belum makan lagi buat alas perut. Betul. Dia pun buat. Tak sampai 4 bulan. Padahal dia suruh 44 hari. Tak sampai 4 bulan. Nampak kesan dia. Dia makan itu, makan ini dah tak rasa gatal lagi. Dah okey dah badan dia. Dah elok dah. Diteruskanlah sampai 44 hari. Itu maknanya sedekah itu juga boleh membayar kifarah diri kita. Membayar kifarah atau kesalahan-kesalahan diri kita. Orang tak sedar. Jadi kita boleh ambil pengajaran juga. Maknanya kalau seandainya kita menanggung penyakit tu derita lama, eloklah buat macam tu. Buat contoh macam tu. Niatkan kifarah diri kita. InsyaAllah lah. Kita ambil pengajaran itu. Jadi antara kita menyedari, mengisapi kesalahan kita buat sedekah. Semua ni, dua-dua ni akan berganding yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita atau menggugurkan dosa-dosa kita sebagai kifarah diri kita. Jadi, itu sebenarnya baik. Macam makanan yang maknanya yang mengenyangkan. Yang kedua, ia tidak perlu kepada cari air. Ada satu kisah di UPM, Universiti UPM Universiti Pertanian kat Serdang.
Agaknya ada penceramah. Ada penceramah ni dia kata, asyik-asyik hantar pisang. Asyik-asyik hantar pisang. Tak ada lain ke? Ingatkan orang masjid ni orang atas-atas tu ke? Orang atas tu monyet. Monyet lah kan. Asyik pisang-pisang kata dia. Bawalah lain kata dia kan. Agaknya ada penceramah tu. Dia cakap macam tu. Satu Jumaat. Ya, saya dulu rajinlah singgah Jumaat itu. Satu Jumaat tu saya tengok pisang tak ada. Yang ada telur dengan apple. Kan? Kemudian telur orang makan. Tercekik-cekik orang makan. Telur ni tak ada air. Tercekik ya. Kan? Dah orang hantar telur. Agaknya penceramah tu pasal pisang tu kan bagi orang-orang atas-atas je kan. Dia hantarlah telur. Ya, tercekik-cekik. Sanggup minum air paip tu. Jadi tak kena. Telur pun tak kena. Ya, walaupun telur masak. Dia nak perlukan air apa kan. Tak kena. Ya. Pisang tu kita makan. Kalau tak ada air pun boleh. Dia tak tercekik. Dia mengenyangkan. Janganlah nak menghina-hina orang nak bersedekah kan. Elok-elok orang hantar sedekah lah. Orang marah ke apa. Hantar telur. Habis tercekik-cekik orang. Kan. Jadi jangan buat macam tu lah.